Bismillahirrahmanirrahim. Bishrah li sadri wa yassir li amri. Wa yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita sambung pengajian kitab Minhajus Salam. Malam ini di muka surat 9 baris yang keempat daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, faslun, ini suatu fasal. Fasal ni maksudnya ceraian lah. Kalau dia buat kitab tu straight itu saja, mungkin lambat kita nak cari pada poin-poin yang kita nak. Jadi dia buat fasal, mana ada bab-bab dia, memudahkan. Biasa goleknya kitab itu dia ada fasal. Kalau terjemah maknanya ceraian, ataupun tajuk kecil. Ini satu tajuk kecil maksudnya. Ini satu perceraian bab. Wajib beristinja daripada tiap-tiap barang yang keluar daripada kubul atau dubur jika ada ia yang keluar itu najis, mencemarkan akan tempat keluarnya, keluar najis. Dan harus bahawasanya beristinja seorang dengan beberapa batu sahaja. Dan jikalau tiada uzur sekalipun, dan jikalau ada ia seorang di tepi laut sekalipun, tetapi yang terutamanya beristinja dengan air, dan lebih lagi terutamanya daripada yang demikian itu, iaitu menghimpunkan antara keduanya, yakni air dan batu, seperti beristinja ia dengan batu, kemudian dengan diiringkan pula dengan air, dan wajib membersihkan tempat yang diistinja akan itu daripada ain najis dan daripada bekasnya najis jika beristinja ia dengan air. Baik, masuk pula kita hukum istinja. Wajib, bila sebut wajib, kalau kita tak buat berdosa. Beristinja daripada tiap-tiap barang yang keluar daripada kubul atau dubur. Faham? Istinja apa makna dia? Ialah membersihkan najis pada tempat keluar najis selepas buang najis. Tu faham tu? Apa makna istinja? Membersihkan najis pada tempat keluar najis selepas buang najis atau selepas keluar najis. Jadi kalau kata istinja itu bersihkan najis, tidak tepat. Kita balik di rumah, kita tengok atas tangga ayam berok atas tangga, ada najis tak? Najis tak? Kita pun ambil sabuk, kita pun basuh, kita pun beruh bagi bersih. Itu bukan istinja. Nak faham perkataan tu. Istinja ialah, kalau bahasa Terengganu mudah je, basuh berok, basuh kecing. Faham lagi? Tu je istinja. Kita kecing, keluar air kecing. Air kecing najis tak? Najis. Okey. Bila dia keluar air kecing, kejap lagi lepas habis dah kecing, ke mana air kecing tu pergi? Kita masuk dalam tandas, ada makuk jambang, kita pun kecing. Faham? Habis dah air kecing kita gimana? Dalam makuk tandas. Wajib tak basuh makuk tandas? Itu nak ngaji. Faham lagi? Dan yang kita basuh dia. Basuh bukan basuh air kecing. Basuh kemaluanmu. Faham tak? Kan pergi basuh pula air dalam tu. Kecing masuk dalam makuk tandas, basuh. Faham? Bukan basuh air kecing. Basuh tempat kencing. Faham?
Kemaluan kita najis ke suci? Cik jawab. Nak ngaji ingat. Kemaluan kita suci ke najis? Suci. Suci ya, kalau najis tak sah semayang bawa kemaluan. Qomat kena cabut kemaluan. Faham lagi? Kemaluan laki-laki perempuan suci. Tapi bila kita habis kecing, ada tak sedikit air kencing yang najis lekat pada kemaluan? Ada tak? Hak tu kita basuh. Faham tu. Basuh tu dipanggil istinja. Faham? Di mana istinja? Air kecing duduk pada tempat tubik. Kalau laki-laki pada lubang zakarnya ada air kecing, basuh tu panggil istinja. Kalau perempuan air kecing 2-3 titik dekat pada bibir faraknya, basuh farak tu orang panggil istinja. Kalau air kecing dia ngecik kena betih, air kecing kita jatuh atas kaki, faham? Kita ambil air kita basuh kaki, tu bukan istinja, tu membersihkan najis. Boleh beza tak lagi? Tu boleh ilmu. Ni duk tengok drama. Faham tak lagi? Faham tua bodoh. Turun tak turun pelik banyak. Orang ngajar fiqh tak turun, ngajar tasawuf tak turun, ngajar sifat 20 tak turun. Turun jadi jenazah. Ada tak gitu? Ada, malang lah. Kita kecing, sebelum kecing, okey, nak uji mudah biar anak suruh faham sebelum kita kecing, kita masuk dalam tandah, kita buka seluar, tubik kemaluan. Kemaluan kita najis tak? Tak. Pasal apa? Tak kecing lagi. Nampak lagi? Kau nak nampak tu. Tu panggil barang suci. Mana ada najis? Wajib basuh tak? Kita tak mau kecing, kita masuk dalam tandah, tak mau kecing. Kita masuk, kita buka zik, keluar kemaluan. Lepas tu masuk mula sipang, tubik mula. Wajib basuh tak? Bapa tak wajib basuh? Tak ada najis. Faham lagi? Beres tu. Yang basuh tu asal kemaluan bersih. Okey, bila kita kecing, air kecing yang banyak masuk dalam makuk tandah. Habis dah berhenti kecing, ada 2-3 titik di sini. Kemaluan kita suci, jadi mutan najis, bercampur dengan najis. Bila semayang tak sah, wajib sebab dia kata wajib istinja. Air kecing kalau jatuh atas kaki, kita basuh pula dengan air lain, bukan istinja, membersihkan najis. Dah istinja ni duduk tepat keluar, dia panggil istinja. Nak faham lapah istinja, faham? Buang air besar pula berok orang Terengganu panggil. Dubur kita suci tak? Suci. Tapi tempat tu biasa keluar najis. Faham? Lepas kita buang air besar, lepas berok, najis kita masuk dalam makuk jamban. Jangan basuh tahi. Tangan ambil pula basuh cucuk. Faham? Ni basuh dubur. Dubur kita sudah tercemar dengan najis yang keluar tadi. 98% najis masuk dalam makuk tandah tau. 2% lekat sini. Ni istinja. Jelas dah lah. Okey. Tiba-tiba berok cirik, neleh peha. Faham lagi? Maka yang dia basuh di dubur dia panggil istinja, dia basuh hok neleh keting tu panggil menghilangkan najis. Ada faham? Beres. Bilakah wajib basuh berok, basuh kecing? Dia terkeluar dari kemaluan. Dia kata jika ada yang keluar itu najis, boleh selagi ilmu. Untungnya mari dengar. Bila wajib basuh berok? Jika yang keluar dari dubur itu najis. Dah kalau yang keluar dari dubur itu suci, wajib ke tak? Tak wajib basuh. Mana? Kau dengar mau? Faham tak lagi? Dia kata wajib basuh berok, basuh dubur. Contoh. Jika yang keluar itu najis. Kalau yang keluar itu tidak najis, dubur kita suci, kita sakit perut, kita gilang tandah, ingat ke keluar najis, keluar benda lain. Contoh keluar wah guli. Nampak? Contoh keluar duit seling. Contoh keluar benda-benda yang tak bersepatutnya. Dan benda itu kering dan tidak ada najis, maka kotor tak dubur kita?
Tak, batal wuduk, tak wajib basuh. Wuduk batal. Sebab apa? Keluar sesuatu dari kemaluan. Faham? Wajib basuh tak? Tak wajib barang bersih. Dah tadi mu basuh berak apa? Najis tu mengotorkan pintu dubur. Hak tu wajib basuh. Bila ada najis pada pintu dubur, pada zahir, kita semayang menanggung najis. Kalau keluar katakan batu, suti. Anak duk main batu selambuk, mak duk tidur pegang mulut teranga. 7 hotel batu tengah-tengah main tinggal nang batu. Faham tak? Masuk dalam mulut mak. Mak sakit perut leting berak tu batu suti. Tahi tak ada. Tak wajib basuh. Wajib ambil wuduk pasal batal. Faham tak ke? Beres. Dan harus bahawasanya beristinja seorang dengan beberapa batu sahaja, maksud sahaja tanpa menggunakan air. Dan jikalau tiada uzur sekalipun tak ada masalah. Dan jikalau goyah lagi, ada ia orang yang berak kecing tadi di tepi laut sekalipun. Apa makna dia? Begini. Alat istinja ada 2. Yang pertama air. Yang kedua batu. Al-hajaru wa ma fi maqamih, kata ulama fiqh. Batu atau benda-benda yang boleh mengganti batu. Jadi ada 2 jenis alat istinja. Hak biasa kita duk guna hari-hari benda. Air ke batu? Air. Okey, air. Lepas kecing, ambil air, curah atas mucung. Faham tak lagi? Tempat terbit najis. Laki buat, puang pun buat. Tak? Cucur air supaya bersih. Itu biasa. Kalau kita tak mau guna air, nak guna batu, boleh juga. Lepas kecing, ambil batu. Contoh, ni tah. Ni batu. Ni batu contoh. Ambil batu, bubuh di lubang kecing, buat gitu. Faham? Boleh. Walaupun tiada uzur, maknanya walaupun air ada. Air ada, saja tak mau guna air, nak guna batu, boleh. Dia tak macam bab tayamum. Nak tayamum kalau air ada tak boleh. Falam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau air tidak ada baru boleh tayamum. Tapi dalam bab istinja, air ada dalam tandah, saja nak guna tisu, hukumnya harus. Tapi kena ikut syarat. Jangan dengar boleh tisu berawak rombong tisu. Ada syarat dia. Faham? Jadi maksud tak ada uzur, air ada, paip ada. Faham? Tengok dia tu, walaupun di tepi laut. Banyak tak kalau tepi laut air? Banyaklah air laut. Tak? Pun tak mau guna air laut, guna batu-batu tepi laut. Boleh. Kerana tidak wajib tertib. Faham? Maknanya atas jalan khiyar, atas jalan boleh memilih. Kita masuk dalam tandah, ada paip, ada tisu. Hari ni nak buat, tak mau guna air, kali nak guna tisu. Faham? Pasal baru balik konsert Coldplay. Faham? Guna tisu pula. Ambil tisu, guna ikut syarat. Air ada, sah. Bukan sah istinja saja, sah semayang. Kerana apa? Kerana Nabi buat dua-dua. Kadang-kadang guna air, kadang-kadang guna batu. Okey? Tapi kek lagi dia kan bawa syarat. Kalau nak guna batu dan tisu, ini syarat. Kalau air ada syarat, ada syarat juga. Sampai bersih najis yang ada pada kemaluan. Kalau jiru saja sekali tak bersih, tak sah. Faham? Walaupun guna air ada syarat. Mana? Sampai dapat menghilangkan najis. Tetapi yang terutama, yang aula beristinja dengan air. Baik, ada 2. Masuk dalam tandah, paip ada, kita kecing tisu pun ada dekat RNR. Kita nak guna tisu, tak nak guna air, harus. Nak guna air, tak mau guna tisu, afdal. Dia kata ni. Faham tak ke? Afdal, terutama mana? Aula, lebih molek kalau bahasa Terengganu. Nak? Bahasa Arab, aula. Bahasa KL pun lebih utama. Bahasa Terengganu, molek.
Dah kalau nak gunakan khisu, boleh guna air molek. Faham? Dan lebih lagi terutama, yang lebih molek lagi daripada demikian itu, daripada guna air saja, iaitu menghimpunkan antara keduanya, tisu dan air, seperti beristinja ia dengan batu. Mula-mula batu dulu dia bersihkan kemaluan, kemudian diiringkan, mana diiring, lepas batu gunakan pula dengan air. Guna batu dulu, guna batu 3 biji batu, lepas tu guna air pula. Faham? 2 kali bersih. Jadi guna tisu saja atau batu saja, harus guna air, tak mau guna tisu, molek, guna batu dulu, last kali baru buat dengan air, lebih molek. Nampak? Afdal. Dan wajib membersihkan tempat yang diistinja kan itu daripada ain najis. Istinja dengan air ke, istinja dengan batu ke, biarlah bersih. Kalau kita berok buang air besar, kita guna air tapi tak betul cara, tak sah. Contoh tak betul cara, dia pakai spray. Sini dubur, ada najis sedikit di sini. Dia tak basuh air gini dengan tangan. Dia ambil spray, seh. Dia pakai luar pergi baik semayang. Faham lagi? Tangga tak? Tak. Dia kena cucur air dan basuh. Faham? Cuma sunat basuh. Cara-cara basuh. Sunat gunakan jari tengah. Caranya letak jari tengah ke atas, jari belakang ni, 2 ni letak di bawah. Cara gonyohnya gini. Ni dubur. Gini. Kita gini bang. Tapak tangan, bang. Cucur saja. Bersih tak? Kalau bersih tak guna jari, boleh. Tapi biasanya kalau tak guna jari, payah bersih. Melainkan awak sembuh laju. DIY hok water jet. Boleh water jet. Pakai api 400 volt. Bang. Nampak? Tak mau setuh. Biasanya bersih. Pasal hak tu lumuk-lumuk di tangga pun tangga habis. Faham lagi? Nampak? Tapi takut membuat sekali itu saja. Terus dak semayang asar. Kembung perut masuk air. Okey, tapi kalau kita tak guna jari, tak wajib guna jari. Faham lagi? Kita guna benda lain, boleh. Tak nak guna jari, kita guna screwdriver, boleh. Panah hidup, boleh. Gastung, boleh. Kok pandangmu lah. Gahar di tiang api, boleh. Dia nak tanggal tempat terbit najis, tanggal. Cara mudah tanggal, sambil kita cucurkan dengan air, sambil digonyoh. Menggunakan jari tangan kiri, jari tengah, dicungkil gitu. Itu sunat. Faham? Jangan gini. Dan daripada bekas, kalau ada bekas-bekas kena bersih. Jika beristinja ia dengan air, kalau dengan air mesti berkilat bersih. Maka beristinja ia seorang jika di situ. Maka jika beristinja ia seorang dengan batu, maka iaitu dimaafkan daripada bekas yang sedikit, yang tiada ada yang menghilangkan akan dia bekas, melainkan air. Kalau bersih dengan air, 2 benda kena bersih. Pertama, tidak ada lagi tokolan najis. Yang kedua, bekas-bekas sedikit pun tak boleh. Wajib bersih dengan air. Tetapi jika dengan batu atau tisu, maka wajib hilang tokol-tokol najis iaitu air, dimaafkan hak halu-halu yang tak boleh tanggal, melainkan kena guna air. Anak yang berkhitan, dia nak semayang. Dia nak semayang, belum berkhitan ke sudah? Tak boleh buka. Boleh kena air? Boleh tak kena air? Dia balik tak lagi? Dia dah balik. Belum balik lah.
Belum balik. Kita nak bersih, tak boleh bersih dengan air kalau belum lagi baik luka. Nampak? Cuma kalau dia sudah balik dan berhadas, bertayamum. Okey? Dan tembikar yang lumat-lumat dan apabila disimpankan atas istinja ia dengan batu, maka wajib keadaannya 3 kali sapu jikalau bersih tempat oleh yang kurang daripada 3 sekalipun. Apa makna dia? Makna dia kalau kita tak mau guna air, kita nak guna batu, mestilah paling kurang minima 3 biji batu. Walaupun bersih dengan kurang daripada 3, 2 sudah bersih, tak sah, wajib 3. Kerana Nabi tak pernah istinja kurang dari 3. Faham? Kita ada 3 batu, lepas kecing. Contoh, ambil batu pertama, cium buat gini, air kecing lekat di batu. Batu yang kedua, cium buat gini, ada air kecing lekat di batu. Tengok kering dah tak ada air kecing. Wajib yang ketiga. Walaupun sudah bersih. Faham lagi? Wajib 3. Minima 3. Kalau batu. Kalau tisu 3 kali. Ambil tisu pertama buat macam ni. Dia akan berpindah ujung. Ni bukan 15 liter. 1-2 titik saja, betul tak? Tu je, letak tisu lagu tu, dia serap. Ambil tisu kedua, ni 1, 2 dan wajib 3. Walaupun 2 dah hilang, wajib 3. Okey? 3. Tak mau gupar, nak buat gini, lipat boleh. Lipat buat 3 boleh. Okey? 1 tak, 2 tak, 3 tak. Faham lagi? Sah. Satu batu, tisu 2. Faham tak? 1, 2, 3. Sah juga. Kalau 2 tak boleh, mesti 3. Faham? Sekurang-kurang 3. Maka jikalau tiada membersihkan akan tempat oleh 3 batu, maka wajib bahawa ia tambahkan atasnya 3 sehingga membersihkan akan tempat keluar najis. Benda makna dia. Baik. 3 biji batu, dak lagi tanggal, ada lagi air kecing. Wajib lebih dari 3 yang keempat. 4 barulah bersih, maka sah dah. 4 tak bersih lagi, wajib 5 batu. 5 sudah bersih, beres. 6 belum bersih, wajib 7. 7 tak bersih lagi, 8. 8 sudah bersih, sah. Batu kecil mesti buat 1 saja. Batu besar ni 1 saja. Tapi kalau batu besar, boleh buat 1 batu yang banyak muka. Contoh, batu bata. Awak buat rumah. Contoh. Nak suruh nampak, faham? Batu bata dia berapa muka? 6 muka. Okey, jarang 5. Okey? Maka boleh kita buat begini. 1, 2 sebelah sini. Contohnya 4 segi lah. Okey, kecil ini. Tapi 6 muka. 1, 2, 3. Faham? 3 tak suci. 4. 4 dah suci, wajib 5. 5 sudah suci, cukup. 5 tak suci lagi, 6. Mana dia? Ni, 6. 6 tak suci lagi, apa? Katalah senang. Faham apa benda ni? Tepat terbit aluh saja pada suci. Kamu tengah kecing ubuh. Faham? Hai kecing tengah macuk ubuh. Bila nak kering?
Nah, faham lagi yang? Bagus. Jadi kalau batu besar ni, ada besar ni lah, 4 segi, ada 6 muka, boleh juga. Nah, tapi kalau dia ada 6 muka, boleh lah. Okey. Tapi kalau batu kecil tu, sunat pulas. Jangan buat gini. Air kecil lari ke tepi ni. Takut tercemar bahagian yang lain. Berletak pulas. Jauh mana? 360. Jangan 720. Okey? Nampak? 3 jangan pulas macam sekeru. Pulas dah tak ada masuk dalam. Jangan pula bagi hospital. Dan jika membersih dia akan tempat dengan yang kasal, maka tiada ditambah atasnya akan suatu. Dan jika membersih dia akan tempat dengan yang genap, sunat baginya, bagi seorang, bahawa ditambahkan satu atasnya, atas genap. Faham tak? Faham tak? Tak faham? Faham ke tak? Tak? Tak mujur lah. Kalau kita bimbang, baca faham. Tak payah mengajar. Beli buku baca diri. Faham lagi? Tahu tak? Ke mana? Baca faham, tak payah ngaji lah. Tahu tak? Beli buku baca di rumah. Kita nak dengar bila baca kitab, menjawab tak faham. Baru tu. Perlu kepada orang menghuraikannya. Itulah ilmu. Kalau baca faham, tak payah wakar kitab, tak payah talaki dah. Beli je lah. Boleh 3 guni kitab baca rumah. Nampak? 3 minggu jadi Imam Syafi'i. Jadi bila dah faham, betul lah tu. Awak betul lah tu. Normal. Kalau awak jadi jawab faham tadi, boleh sakit. Maksudnya, bila kita basuh, bersihkan dengan batu atau tisu. 3 kali sapu, sudah bersih. Okey, siap. 3 kali minimal. Okey. Kalau 4 kali baru bersih. Kalau 4 kali tak bersih lagi, wajib 5. Faham? Kalau 5 sudah bersih, cukup. Faham? Sini dia kata, jikalau bersih yang kasal sudah bersih. Kasal ni bilangan ganjil. Okey? Contoh, 5 sudah bersih, tak sunat tambah jadi 6. Tapi kalau 6 baru bersih, sunat buat 7. Kerana innallaha yuhibbul witra. Allah suka bilangan ganjil. Itu saja dia nak khabar. Faham? Dan berdiri tempatnya pada istinja itu tiap-tiap yang kerasi, lagi suci, lagi kasak, lagi tiada dihormatkan. Syarat nak jadi batu, nak kesak najis ini ada beberapa syarat. Syarat yang pertama, kerah. Kalau lembek, tak boleh buat istinja. Batu tu kena kerah. Lagi, ma fi maqamil hajar, barang yang seperti batu juga. Mana? Kayu, boleh. Lagi, daun-daun. Lagi, temika atap rumah. Mozaik. Tapi sifat dia nombor 1, keras. Kalau lembek, tak boleh. Nampak? Lembek, tak boleh. Dia istinja dengan sepang. Tak boleh. Lagi suci. Kalau najis, tak sah. Satu hari Nabi buang air. Bila Nabi buang air, berlari-lari sahabat pergi cari batu. Nak khidmatnya. Nabi masuk masjid, orang ambil selipar. Nak rebu nak ambil selipar. Faham? Nabi tubik masjid, orang nak letak selipar. Nabi nak naik unta, orang berlari pergi ambil unta. Faham? Nak dapat pahala. Bukan kata tolong Nabi, tolong orang miskin pun boleh pahala. Orang biasa. Maka seorang sahabat tu, dia jumpa tahi unta, dia pergi ambil kau. Faham? Tahi unta kau kering dalam atas padang pasir. Faham? 2 lagi batu. Batu betul. Jadi Nabi ambil 2 batu dan Nabi tak ambil tahi unta. Nabi kata hadza riksun. Ini najis, tak boleh. Faham
Daripada situ ulama fiqh kata barang yang nak kesak najis ni istinja tak boleh barang najis. Daripada hadis tai uta tu. Faham lagi? Kalau kita jumpa tak tai uta larok. Tak ada. Nampak tak? Negeri kita tak ada uta tak? Tempat kita tai kucing ya. Tai oyen. Lagi. Nah, jadi dia ingat ke boleh? Dikira batu juga. Nabi kata, "Hadza riksun." Tak boleh. Ini kotor, najis. Faham? Lalu Nabi suruh buang, baru laki-laki tu buang. Sifat yang ketiga lagi kasak. Kena kasak. Benda yang licin tak boleh. Sekalipun tisu. Contoh, tisu berminyak. Jenis tak serat air. Ni jenis serat air ni. Faham? Ada tak tisu minyak? Bila kita pergi makan kenduri, kita kesak tangan lepas basuh, dok tangga minyak. Kau tolak kau minyak. Ada tak? Tisu tu tak boleh. Sebab bila kita tolak air kecil ni, dia lari tepi. Kita tolak tahi, lari tak ke depan pula. Dia tak lekat sini. Faham? Dia kalau licin. Lagi batu yang licin. Contoh batu licin, batu ni. Di sungai tak licin. Batu cicing. Dia cicing banyak. Yonda. Besar-besar akak belauk ni. Cik nak tengok ni. Nak bentara guru ni. Nampak? Dia cabut rau bang. Cabut ni rau tak boleh. Kerana dia tidak serap air najis pada batu. Dia tujuan buat tu Allah suruh. Allah tahu dah. Benda najis tu berpindah daripada tempat keluar kepada batu. Faham lagi? Yang moleknya batu tembikar, atap-atap rumah. Kita letak itu, nampak air kecil lekat di dia. Nak basah. Batu cicing bahang. Lagi tiada dihormatkan. Kalau yang dihormatkan haram. Contoh kitab-kitab ulama haram buat kesak najis. Lagi apa yang diharamkan? Buah-buah yang dimakan dia buat kesak najis. Faham lagi? Dia buat dengan buah duku. Faham lagi? Buah duku dihormati syarak kerana makanan manusia. Haram guna. Nampak? Basuh berok dengan cendol. Faham lagi? Dengan pengak jagung basuh kecing. Berkubang habis. Benda tu makanan manusia. Dia buat nganjing dengan buat basuh berok tu tak boleh. Lepas tu kalau pergi rumah orang kenduri, jangan basuh tangan dengan air sirat, haram. Amal orang basuh. Dia dah malas nak pergi jauh. Tarik jauh. Dia ambil air sirat tu. Beh dia peraung tak basuh air sirat tangan. Faham lagi? Kerana air itu disediakan oleh tuan rumah untuk diminum. Situ haram. Kena jaga. Jangan buat lebih kurang. Dan bermula segala syarat istinja dengan batu 4 perkara. Pertama, bahawa jangan ada kering najis yang keluar itu. Air kecing sudah kering. Kecing pukul 8 pagi. Pukul 9 baru nak istinja dengan batu. Tak boleh. Mesti dengan air. Yang boleh guna batu, air baru kecing, najis masih basah, kemaluan masih basah dengan najis. Baru boleh memindahkan najis. Faham? Syarat yang kedua, bahawa jangan berpindah ia najis daripada tempat yang tetap ia najis padanya tempat ketika keluarnya. Yang kata boleh istinja dengan batu ialah air kecing pada lubang kemaluan, air kecing pada lubang zakar. Air kecing hanya ada najis tu hanya pada lubang farak. Kalau dia sudah meleleh peha, tak boleh guna batu kesak gitu. Tak sah. Wajib air. Air kecing jatuh atas kaki, 2 titik, guna batu, pak, tak kata boleh. Tak boleh. Yang boleh, guna batu tempat keluar sahaja. Okey? Kat lain, wajib basuh dengan air. Syarat yang ketiga, bahawa janganlah ada yang melampau oleh kencing akan hasyafah zakar lagi pula. Dan jangan pula melampau ialah tahi, itu akan sopahah, akan papan dubur. Macam tadi kita kabarlah, jangan keluar daripada tempatnya. Keluar pada tempat keluar, wajib basuh dengan air. Keempat, bahawa jangan sampai kencing perempuan
kepada tempat jimaknya. Maksudnya perempuan ni beroliknya dalam kitab-kitab fiqh yang boleh guna batu ialah anak dara. Yang sudah bersuami biasanya tak boleh guna batu. Kerana apa? Yang maksud guna batu di sini ialah ada bekas kencing tadi pada lubang faraknya saja, tepat kencing. Faham tak lagi? Biasanya yang rikong dah dia berterabur bira ni. Nah, bira-bira ni habis air kencing. Jadi nak buat dengan batu nak buat ke mana? Faham? Kena batu tak mau. Nak. Jadi tepat keluar kencing saja ni biasa air kencing tidak tersebar ialah biasanya anak dara. Faham? Itu maksudnya. Bab pada menyatakan wuduk. Wallahu a'lam. Sebelum kita jawab soalan, ada 50 soalan malam ni. Dilancarkan pungutan kutipan sumbangan derma dari tuan-tuan dan puan-puan. Untuk kita gunakan siap menara surau ladang kita ni, ada buat menara. Tak sudah lagi. Daripada awal A to Z 60,000 lebih kurang. Bukan nak 50,000 malam ni. Faham? Sumbangan tuan-tuan dan puan-puan akan kita buat siap nak menara depan kita ni. Jadi atas tiap-tiap kali azan ada keluar di atas menara, yang bagi duit ni dia akan dapat pahala ketika dia hidup atau telah mati. Selepas kita gunakan istijak yang pertama kata sibuk, kemudian kita guna batu yang sama, perlu dicuci ke? Tak boleh. Batu tu sudah mutan najis, mesti basuh, bersih. Guna semula boleh? Boleh. Recycle boleh, mesti bersih. Kena kering. Baik. Buat gerak tong-tong tu, tabung-tabung buat gerak, baru boleh beri letak duit. Siapa yang nak beri sumbangan derma kepada surau ladang kita ini melalui online, nak bayar bil air, tak ada online sini. Bank tak ada? Tak ada bank. Okey. Nak bayar bil air surau ladang, nombor bil airnya 0508 9537 022008. Siapa nak bayar bil elektrik surau, nombor bil akaun TMB 2207 0625 3602. Cek balik dalam Facebook, TikTok dan YouTube saya. Keluar di cari kuliah surau ladang, bawah tu kita letak nombor TMB ni dan nombor jabat air ni. Satu untuk bayar. Mana-mana dia. Orang duduk di mana-mana senang tak? Boleh bayar online. Sebulan katakan RM800. Contoh, kita pun ambil 800. Tengok dalam bank kita ada 80,000. Nak ambil 800 bayar sekali elektrik. Maka sebulan orang beraktiviti dalam surau kita ni, pahala masuk dalam buku kita. Pasal apinya kita bayar. Betul tak? Sekali tak apa dah, seumur hidup. Jadi jutawan. Orang duduk saja, orang berehat, orang menyanda, orang berhenti lengah. Apatah lagi kalau orang solat, orang berprogram, nak berkuliah, orang baca Quran, berselawat, berzikir. Baik, sambil-sambil kita gerakkan tong, kita beri sumbangan pada surau ladang, kita tengok soalan-soalan. Saya sedang bawa kereta, tiba-tiba ada motosikal dari arah bertentangan melanggar kereta saya dan dia meninggal akibat pelanggaran itu. Ada orang kata saya kena kafarah dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jawabnya, perkara ini ada benarnya tetapi disahkan oleh mahkamah, oleh hakim. Kerana bila terjadi kemalangan, hakim akan menjatuhkan keputusan. Adakah kita sengaja menyebabkan kematian orang ataupun tidak sengaja menyebabkan kematian atau tidak bersalah. Okey, kerana dalam kes tidak sengaja menyebabkan kematian, ada dikenakan diat, dikenakan kafarah. Faham lagi? Semua ditentukan oleh hakim. Soalan seterusnya. Apakah hukum mengubah suatu hukum yang haram kita kata makruh? Contohnya fatwa tentang merokok. Ada ustaz yang kata makruh. Biar dia nak tanya, dia tak faham. Okey. Dia kata apakah hukumnya? Fatwa kebangsaan dan fatwa sebagian ulama mengatakan haram hisap rokok.
Kemudian ada orang kata makruh saja. Apakah hukum kata makruh? Jawabnya, tengok dulu alasannya. Kerana nak tahu haram rokok ini bukan qat'i. Okey? Bukan dengan qat'i, tapi aridi. Apa sebab haram? Sandaran-sandaran fatwa yang mengatakan haram ialah merosakkan kesihatan. Kalau tidak merosakkan kesihatan, tidak haram. Adapun arak lain, mabuk tak mabuk haram. Okey? Itu nas qat'i, putus dalam Quran dan hadis. Nah, rokok ni kenapa dia putuskan haram? Kerana kesannya merosakkan kesihatan. Wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu sengaja rosakkan diri kamu. Faham? Atas alasan itu fatwa haram. Kerana itu ada ulama fiqh yang berkata, jikalau tidak merosakkan kesihatan, rokok itu hukumnya makruh. Kenapa makruh? Kerana membazirkan harta. Faham lagi? Jadi atas sebab memang merosakkan kesihatan, haram. Kalau ada rokok tu tak merosakkan kesihatan, tidak haram, makruh. Dan makruh pergi dah tak rosak kesihatan, membuang harta. Faham? Jadi yang kata boleh merosakkan akidah kita ialah, faham, kita menghalalkan perkara yang haram dengan ijma', seperti arak, seperti zina, seperti judi. Itu haram bil ijma', dengan ijma' ulama. Faham lagi? Man ahalla ma haruma bi ijma'in faqad kafara. Barang siapa menghalalkan perkara yang haram dengan ijma', maka jadi kafir. Hak tu. Nah, soalan seterusnya. Bini saya berahi sungguh belebel. Saya nak buat gua ni. Kalau tak mau bini belebel, mudah saja. Nikah dengan orang lelaki. Faham? Nak. Aku dak belebel. Dia sebut orang perempuan. Memang nak. Sebab Allah jadikan orang perempuan ini serba-serbi lemah. Kalau lawan orang lelaki, berlawan lari, siapa menang? Menang lelaki. Kalau berlawan tinju, menang lelaki. Berlawan lopak jauh, menang lelaki. Lopak tinggi, menang lelaki. Lotol peluru, menang lelaki. Kalau jenis kuderat, batu dia asingkan. Dalam pertandingan sukang dunia pun, orang asing. Dia tak buat sekaligus perempuan dan lelaki-lelaki. Tahu tak? Kerana jasmani lelaki, goliknya kuat. Faham? Tapi oleh kerana walaupun jasmani perempuan itu lemah, dia ada dua benda yang kuat. Salah satunya mulut. Laki dengan perang mana kuat mulut? Tok kita dengan mak kita, dengan toki kita, mana banyak mulut? Tok. Mak dengan ayah? Mak. Siapa-siapa pun gitu belaka. Betul tak? Itu kelebihan perempuan. Bang, mulut banyak. Tak? Kerana kat lain dah gerak dah, mulut dia gagah. Di waktu baik syuting tu imam tidur sejik terus. Faham lagi? Bawa dengan sejadah-sejadah tahajud sini. Faham tak? Jangan main. Itu kelebihan dia. Jadi mu nak nikah dengan orang puang, tak boleh belebel. Tak usah nikah dah. Bang, orang lelaki baru nak belebel. Nak? Nikah dengan Wahab. Bohang belebel belaka tak? Popek-popek kerja dia, betul tak? Dengar je lah. Risiko dah tu nak nikah. Banyak lagi kelebihan dia lain. Boleh nanak, boleh basuh baju, boleh kerja ayam masuk rumah, betul tak? Boleh beranak. Aku gila beranak dengan mu. Boleh, aku tak boleh belebel tak apa, tapi gila. Tahun ni aku beranak, tahun depan mu pula. Acur yang geribet untuk baik budak. Faham lagi? Nah, terima je lah. Cuma orang puan pula jangan banyak-banyak nak belebel. Faham? Takut-takut dicari seorang lagi nak belebel. Soalan seterusnya. Kalau terbit Dajjal, dia suruh kata dia Tuhan, kita pun katalah dia Tuhan, nak elok daripada kena bunuh. Kita kata Allah Tuhan dalam hati, itu lain. Nampak? Itu lain. Menyelamatkan akidah, menyelamatkan nyawa, berpura-pura dibolehkan. Taqiyah ni boleh ketika menyelamatkan nyawa. Tak? Anak dara orang kita kata bini kita, boleh ke? Kalau menyelamatkan perempuan itu. Contoh kita duduk tepi jalan, lalu seorang anak dara, kita
bukan bini kita, anak dara orang, faham? Mari 2 orang jahat. Dia ni orang 2 orang ni, kalau anak dara orang dia akan ambil bola lamping buat lari. Kalau kita kata bini orang, dia lari, dia tak ambil. Faham? Dia kata ni anak dara ke bini orang? Kita jawab, bini aku. Faham? Dia pun lari, boleh. Kerana menyelamatkan perempuan itu. Faham tak lagi? Itu contoh. Pura-pura. Okey? Maka kalaulah datang orang jahat nak bunuh kita, kalau mengaku Islam, aku bunuh ni. Kalau mengaku sudah murtad, aku tak bunuh. Contoh, kita pun mengaku sudah murtad. Dalam hati, aku tetap bersama Allah. Hukumnya boleh. Harus. Okey? Kerana sahabat pernah buat lagu tu. Dan Nabi kata, kalau ada lagi orang nak bunuhmu, mu kata pula lagu tu. Faham? Boleh. Soalan seterusnya. Bolehkah wanita haid datang ke dewan masjid, contoh dewan tingkat atas masjid ni, untuk menghadiri kelas kursus umrah haji? Jawabnya tak boleh. Kalau masjid, kalau surau boleh. Ni surau ke masjid? Surau. Dalam mazhab Hambali tak boleh dah. Semua surau dikira masjid. Okey? Jadi kalau kita surau boleh lagi. Okey? Saya baru tahu yang solat isyak terlalu lambat, contoh jam 3 pagi. Sebenarnya tak okey, tak berapa sah. Tapi macam mana kalau bangun tahajud pukul 4-5 pagi untuk buat solat qada? Solat fardu telah lama ditinggalkan zaman jahiliah, sah ke? Baik. Muslimat ni kata dia baru tahu tak molek semayang isyak pukul 3 pagi. Siapa pula kata tak molek? Faham lagi? Hukumnya harus, bukan tak molek. Faham? Cuma yang afdal, okey, yang afdal ialah tengah malam, tidak lebih dari tengah malam. Kana Nabi SAW yuakhiru salatal isya ila nisfil lail. Adalah Nabi pernah melambatkan solat isyak sampai separuh malam. Kalau malam itu ada 12 jam, separuhnya 6 jam. Kalau maghrib itu pukul 7, 7 campur 6 pukul berapa? Pukul 1. Okey? Jadi kalau lebih pada separuh malam harus. Faham? Bukan tak molek. Kerana waktu isyak, pendapat jumhur dan muktamad ialah daripada habis waktu maghrib sampai dekat waktu subuh. Faham? Kemudian dia kata kalau semayang qada pukul 4-5 pagi boleh ke tak? Qada tidak ada larangan kerana dia tidak ada waktu dah. Yang ada waktu ialah tunai. Bila dah habis waktu, tak ada waktu. Sebab tu lepas subuh boleh qada isya, sebelum subuh boleh qada asar. Lepas duha boleh qada lohor, sebelum lohor boleh qada garib. Lepas mayang lohor boleh qada isya, belum mayang asar boleh qada subuh. Lepas mayang asar boleh qada lohor, belum mayang garib boleh qada isya. Dia bebas. Faham? Qada. Bolehkah selepas rokok terus angkat tangan baca doa kunut? Sebab saya selalu tengok masih iktidal tu singkat sangat. Kalau orang kalau orang baca kunut, tak faham kita. Selepas terjadi pembunuh anak Nabi Adam Habil Qabil, ke mana Qabil pergi selepas itu? Tak tahulah kita negeri mana. Apa yang datang kepada kita itulah. Kerana Habil itu mati, Qabil itulah menjadi keturunan. Dia sebenarnya anak Nabi Adam ini dia keluarnya sepasang-sepasang. Okey? 2 orang. Itulah keturunan kita semua. Dia tidak keluar seorang. Tak, Hawa ni Allah beri istimewa, semua anak kembar. Dua. Dan 2 itu satu laki-laki, satu perempuan. Sama dengan Habil dan Labuda. Dan Iklimah dengan Qabil. Tak, laki perempuan, bukan satu pasang. Ada yang mengatakan sampai 60 anak. Ada kau lebih daripada itu. Dulu saya selalu tinggal semayang, sekarang dah. Alhamdulillah. Tapi kadang-kadang ada gak lara. Adakah dikira fasik? Lara bukan fasik. Fasik bukan semata-mata lara.
Fasik ni al-khariju min ta'atillah. Orang yang tidak mau tunduk pada suruh Allah. Orang suruh semayang, tak nak. Fasik. Faham? Kalau lara, bukan fasik. Ada lara apa ni? Nah, lara semayang sama. Nah, tapi jenis dah pergi surga, jenis berahi duduk patah, jenis berahi pusing naik motosikal. Lagi. Nah, tu lara, tak mesti fasik. Nah, cuma cakapan yang umum. Nah, orang yang dalam kelalaian. Kita jaga solat pun lalai juga. Nah, orang duduk atas flat, mayang tak tinggal, tapi orang ngajar tiap hari dengar. Lara tu. Nah, semayang molek dah. Lara lagi tentang tuntutan Allah. Fasik lain, tak mau ikut perintah Allah. Allah suruh bayar zakat, tak mau bayar. Itu fasik. Al-khariju min ta'atillah. Orang yang keluar daripada taatkan Allah. Nah, soalan seterusnya. Saya musafir berhenti nak solat, saya nak ikut imam, tapi saya muskil imam itu bacaannya betul atau tidak. Bolehkah saya semayang seorang diri? Boleh. Tetapi muskilkan bacaan orang itu tak betul. Kerana kita asalnya kita tak tahu seorang yang jadi imam itu elok atau tidak bacaannya. Kalau elok, sangka baik. Kalau tak elok, sangka yang tak baik. Oleh kerana tidak ada bukti, Islam ajar kita sangka mana dulu? Sangka baik dulu. Faham tak lagi? Sangka baik dulu. Saya buang air kecil selepas rasa syahwat. Adakah berkemungkinan air kencing keluar bersama air mani atau air wadi? Kalau keluar kira lagu mani, adakah saya perlu mandi wajib? Sebab tu nak kenal sifat air mani. Air mani ni kalau dia keluar, rasanya sangat-sangatlah lazat. Ada tak mau kencing gitu? Tak ada. Ada benda-benda putih gitu je, tak ada rasa lazat. Itu bukan air mani, Syekh. Itu air wadi. Air wadi biasa keluar selepas keluar kencing. Dia najis dan membatalkan wuduk. Okey. Soalan seterusnya. Hidup kita kan di dunia diuji. Kalau hidup tu rasa macam tak diuji pun, adakah perlu dibaiki? Hidup kita ni ujian. Dah kita tak rasa pun kena uji. Tak rasa pasal mulut tahu ke benda. Faham makna ujian. Dalam bahasa Arab disebut bala. Faham? Dalam bahasa Melayu disebut uji. Ujian. Test. Periksa. Faham? Yang sebenarnya, sebab muduk tengok, ujian itu benda yang tidak baik. Rumah terbakar. Anak mati habis 5 beradik. Mak ayah kena bunuh. Baru nampak ujian. Dah, Allah uji kita ni dengan 2 benda. Satu dengan benda yang kita tak suka, satu dengan benda yang kita suka. Ingat tu. Apa yang kita tak suka? Sakit. Maka bila Allah beri sakit, kita sedar yang kita ni sedang diuji. Betul tak? Tapi kena ingat, lawan bagi sakit apa? Sehat. Sehat juga ujian. Ada Allah uji dengan sakit, ada orang Allah uji dengan sehat. Kita sehat, kita tak tengok orang yang sakit, kita pun mari rasa, dah bila aku nak diuji sehat semua. Mu sedang diuji tu dengan sehat. Ada orang diuji dengan sakit, dia gagal. Ada orang diuji dengan sehat, dia gagal. Ada orang diuji dengan miskin, dia tak nampak dia sedang diuji kerana pitih dia banyak. Lah pitih banyak tu ujian. Faham? Sebab tu uji dengan nikmat, uji dengan azab. Faham? Benda yang kita tak suka, ujian, sakit. Benda yang kita suka, sehat, ujian. Cuma biasanya kalau dengan benda yang kita tak suka, lebih mudah mengingatkan kepada akhirat. Yang orang banyak tak ingat, uji dengan yang kita suka. Dapat harta, kau nega, kau laku. Bila kita buka kedai, kita akan menghadap antara 2. Laku dengan rugi. Betul tak? Untung dengan rugi. Rugi kita nampak ujian. Yang sebenarnya untung ujian tak? Allah uji dia dengan maju perniagaan dia. Oh, makin lara lah ni, makin lala lah ni. Dulu ada gak risau kan, lah ni tak dah apa. Laku sangat kedai dia. Faham lagi? Dia kalah dalam ujian. Okey.
Soalan seterusnya. Saya ada masalah dedah. Banyak luar dalam ada air kecing. Boleh tak luar dalam kalau basuh guna washing machine atau kena bilah dulu? Bukan kena bilah dulu. Boleh basuh dulu atau boleh bilah dulu. Mu pilihlah. Kalau mu nak molek, mu bilah dulu. Nak ambil air pahit, ambil pakaian yang kena air kecing, ambil luar dalam contoh. Kita tak mau kotorkan mesin basuh. Mesin basuh ni kalau masuk benda yang ada najis, benda yang masuk air di dalamnya, air tak sampai 2 kolah. Air itu mutan najis. Wak masuk pakaian yang lain, maka pakaian lain turut mutan najis. Faham? Maka boleh kalau kamu nak bilah dulu, bersihkan dulu daripada najis. Contoh luar dalam. Ni luar dalam. Luar dalam kena air kecing, belum masuk washing machine, buka pahit. Cucur dulu. Cucur sampai bersih. Okey? Masuk dalam washing machine. Boleh. Kan? Tak kira regang. Air itu najis tak? Tak lah benda yang bersih dah. Faham tak lagi? Cuma dah apa basuh benda lagi? Basuh untuk hilang cemor-cemor, bau dan sebagainya. Soalan seterusnya. Timbangan mizan adalah penentu takdir, hukuman atau ganjaran? Soalan dari Johor Bahru. Timbangan mizan adalah penentu takdir, hukuman atau ganjaran? Timbang mizan. Mizan tidak timbang, amal kita ditimbang. Alat timbang itu namanya mizan. Okey? Jadi apa tujuan timbang? Timbang itu untuk melihat mana yang lebih banyak. Jadi adakah dia hukuman? Timbang bukan hukuman. Hukuman selepas timbang. Timbang itu maksudnya ditimbang banyak mana kebaikan kita. Contoh mizan ni dia ada 2 piring. Nabi sebut dalam hadis 2 tempat letak. Yang baik kita buat dikumpulkan di akhirat letak sebelah kanan. Yang tak baik sebelah kiri. Kemudian tengok mana yang lebih berat. Kalau berat sebelah baik, masuk syurga. Kalau berat sebelah jahat, Allah tak ampun pula tu, tak dapat syafaat, masuk neraka. Itu maksudnya. Bukan timbang ni hukuman. Selepas timbang baru dapat keputusan hukuman. Dah kenapa tak putus lalu? Kalau putus lalu kita tak puas hati. Tak, boleh Tuhan buat bangun pada masa umur namanya Lijah binti Yusof, cabang 3 Kuala Terengganu. Masuk syurga. Masuk syurga. Orang kedua pula Ketung binti Usman, Cenering patah, keputusan masuk neraka. Balik awal. Jadi tak puas hati ya. Batu tunjuk dulu, Tuhan tunjuk. Ni semayang mung, ting. Ni mayang tahajud, ting. Ni baca Quran, ting. Ni hak pergi syurga, ting. Hak ni hak derma, ting. Puas hati tak kita tengok? Barulah dok komen banyak lah lagi. Puas hati, nak suruh puas hati je. Padahal putusan masuk lalu neraka boleh. Faham lagi? Nak suruh puas hati. Lepas tu bubuh pula ni sekodeng. Ni tengok punggung perempuan kecil sisi. Ni itu pegang tangan awek 2 kali. Ni hisap dadah. Ni ketung. Ni apa hati? Tengok berat sebelah baik juga. Masuk syurga. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aisyatir radiyah. Barang siapa bila ditimbang di atas mizan berat sebelah baik, masuk syurga. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Tapi siapa yang bila ditimbang ringan hak belah baik, berat hak sebelah dosa, tempat duduk je hawiyah, iaitu api. Mengapa sebelum ditimbang kita dah kena hukuman seperti di alam barzah? Banyak komen dia ni. Hukuman bukan saja di dalam neraka. Faham lagi? Hukuman bermula di dalam dunia. Yang tidak dihukum ialah di alam roh dan alam rahim. Tak ada kena hukuman. Alam roh tak ada orang dihukum. Masuk dalam perut mak tidak ada bayi yang dihukum.
Yang dihukum ialah di dalam dunia, alam barzah, alam akhirat. 3 alam. Hukum yang hakiki yang paling berat, akhirat. Semasa cabut nyawa juga bergantung pada amalan. Dan semua amalan masih belum dikira pada waktu itu. Ya. Walaupun belum dikira, tapi penghormatan itu diberi. Faham lagi? Orang tak pergi haji lagi, orang pergi peluk dah. Atau di lapangan terbang, orang peluk lah, orang tu cium lah. Padahal tak pergi haji, tak tahu lagi. Haji mabrur ke tak, dia molek Marlboro. Faham? Kenapa? Takrim, memuliakan. Nampak lagi? Tu sama-sama makhluk, lebih lagi Allah. Nak, Allah ni sungguh-sungguh dia nak muliakan orang yang baik. Nampak lagi? Siapa? Cabut roh tu nak dimuliakan dah. Padahal belum lagi ditimbang. Nak, kenapa? Kerana Allah kenal tak? Malaikat kenal tak kita, orang baik orang jahat? Kenal tak? Tengok muka kita. Ke malaikat tidak tahu lagi ni muka tak je, tengok muka ni. Faham lagi? Faham? Yang tak kenal kita. Hak baik kata jahat, hak jahat kata baik. Tak tunggu-tunggu minyak. Saya salah kiblat masa saya musafir semayang, nak qada macam mana? Boleh dah jamak ke tak? Okey. Kalau kita tersalah sedikit, maaf. Contoh, ni kiblat, tapi kita serong sedikit, maaf. Yang tak boleh serong banyak. Ni kiblat ke sana, barulah tidak dimaaf. Banyak sangat, okey? Bila kita tersalah kiblat dalam musafir, contoh, kita semayang jamak takdim. Okey? Di tengah highway. Kebetulan penuh orang ramai, kita semayang tepi jalan. Okey? Tak boleh nak masuk lah. Dekat RNR penuh. Ada kadang-kadang tak? Kita pun semayang tepi kereta kita, lepak tak sejadah biar jalan. Okey? Jamak takdim. Dan qasar. Habis semayang, nak kita jalan je, baru tahu salah kiblat. Bukan sini kiblat. Kalau kita semayang tadi jamak takdim, salah. Maka hendaklah kita qada kat gi jamak takhir boleh. Faham tak gi? Jadi kalau berlaku tu di Maran, nantilah sampai Temeloh. Pasal ni dah berjalan, kereta dah parking ambil dah, kita tak boleh nak undur balik. Faham? Sampai Temeloh kita semayang asar nanti sekali dengan Zuhur. Maka bila kita tersalah semayang tadi dalam keadaan musafir, boleh kita qada jamak dan qasar. Jamak tak pelik dah, qasar pun boleh. Apa yang tertinggal dalam musafir, bila kita buat dalam musafir juga qada, maka boleh qasar. Yang tak bolehnya, bila kita tertinggal dalam musafir, teringat di rumah, tak boleh qasar. Okey? Kita tertinggal semayang asar, kita salah, kita semayang Zuhur saja dalam perjalanan. Siapa di rumah, relax, pas mayang garib baru teringat, lah, tadi balik KL dak mayang asar. Dak berdosa pasal tersalah. Maka wajiblah qada semayang asar di rumah. Dak boleh qasar. Kerana teringat dalam negeri. Tapi kalau teringat di dalam musafir, benda yang tinggal dalam musafir, boleh. Tapi kalau teringat ketika musafir, benda yang tinggal dalam negeri, tak boleh. Contoh semalam di rumah dah ingat mayang Isa, seronok sangat nak pergi KL, bubuh baju, bubuh pun dah ingat mayang Isa. Hari ni pergi KL, sampai tengah jalan, lah semalam di rumah dak mayang Isa. Wajib qada dalam musafir, tak boleh qasar. Faham? Soalan seterusnya, pemimpin yang suka menipu rakyat, kalau kita sokong lagu mana? Molek. Punah negaramu. Faham tak lagi? Okey? Seorang saja menipu dalam pekerja kita. Okey, kita ada kedai makan, modal 300,000. Kita ada tukang buat kek 3 orang, kita ada tukang terima tempahan 2 orang khani, dan kita ada seorang lagi yang jaga keuangan kita. Hak jaga keuangan saja tipu kita. Punah tak negara kita? Punah dah. Apa tahu lagi kalau menteri. Punah negara. Soalan seterusnya. Kita beli tanah seekar tepi sungai, ada tanah rezak. Setengah ekar, apa hukum kalau tanah rezak itu kita ambil jadi milik kita? Jawabnya, tanah rezak kerajaan tak boleh ambil milik, tapi boleh guna. Okey, contoh rezak sungai, siapa tahu berapa kaki? Rezak sungai 60 kaki. Okey, kita ada tanah, ni tanah kita,
Ni sungai. Ni sungai ni. Tanah kita tak akan dapat punya sampai tepi sungai. Tak ada. Dalam gerang jawab tanah tak ada. Mesti tanah kita ni jauh 60 kaki dari sungai. Ni air. Ni 60 kaki, okey? Kita last sekali. Faham? Sini ni nak beli tak sah dah. Faham lagi? Dipanggil tanah rezak kerajaan. Faham lagi? Tapi kalau kita nanang sini halal. Kita beli ayam sini halal. Cuma bila pemerintah kerajaan datang nak guna tanah tu wajib kita serah. Pasal tanah rezak. Tapi kalau kita tanam lada, tanam apa halal. Okey? Kita faham situ. Jadi nak ambil milik boleh tak? Tak boleh dah. Pasal kerajaan itu sebenarnya rakyat. Ni yang kita lantik menteri 40 orang tu. Bukan nak uji Malaysia ke dia. Bukan nak uji PT itu ke dia. Kita lantik supaya mereka 40 orang menteri itu uruskan harta negara untuk kita bahagikan bersama. Itu tujuan. Faham? Tapi 40 orang tu dia ingat Malaysia ni hak dia. Tu jadi gitu. Faham lagi? Soalan seterusnya. Ali dengan Minah adalah dua beradik susuang. Apakah hukum anak dan cucu Ali bersalam dengan Minah? Anak-anak cucu Ali adakah boleh bersalam dengan adik-beradik Minah dan ibu dan sebagainya? Tak ada terlibat. Yang terlibat ialah Ali dan Minah dengan keluarga susu je. Okey? Ali saja terlibat. Faham lagi? Kita ibu susu, orang ladang. Kita ada suami laki kita. Kita ada ayah, kita ada mak, kita ada anak, kita ada adik-beradik. Faham? Datang satu bayi daripada Mersing, Johor, JDT. Okey? Mari bayi itu nyusu dengan kita. Kita kau puang ni. Bayi itu saja terlibat dengan kita. Anak beranak bayi itu tak terlibat. Faham lagi? Bayi itu saja. Dia jadi kita jadi mak susu dia, laki kita jadi bapak susu dia, anak kita adik-beradik susu dia, kakak kita mak dara susu dia, abang kita pak dara susu dia, mak kita tok susu dia. Faham lagi? Soalan seterusnya. Saya ada dengar solat tahajud boleh tak payah tidur. Betul atau tidak? Yang betulnya kena tidur dulu. Baru dinamakan tahajud. Kerana tahajud itu bangun setelah tidur. Walaupun tidur yang sekejap. Tapi tidur tahajud yang terbaik ialah bangun pada 2/3 malam. 2/3 maknanya malam itu dibahagi 3. Okey, malam 7 pagi, 7 petang, 7 pagi ada 12 jam. Okey, setuju? 12 jam bahagi 3. 2/3 berapa? Daripada 12. 8. 7 campur 8 pukul apa? Pukul 2 pagi lebih kurang. Itulah 2/3 malam. Faham? 2:30 atau 3 pagi. Okey? Jadi kalau kita tak tidur, kita semayang sebelum tidur. Dia tahajud ni tidur. Faham? Dalam kitab Al-Um Imam Syafi'i, kana Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu yutiru. Sayyidina Abu Bakar dia mengerjakan solat witir. Solat witir. Faham? Summa yanam. Kemudian habis solat witir, Sayyidina Abu Bakar tidur. Summa yaqum. Kemudian bangun. Watajahhadu. Kemudian apa benda ni bertahajud selepas bangun daripada tidur. Okey? Jadi kalau kita tak tidur, kita semayang pada waktu malam dipanggil qiyamul lail. Okey? Pukul 12, kalau kita tidur takut tak bangun. Okey, pukul 12 kita pergi ambil wudu, kita pun baca Quran sikit, sembahyang 4-5 rakaat, tidur. Dipanggil qiyamul lail. Dipanggil berdiri pada waktu malam, iaitulah solat malam. Jadi sama ada kamu tahajud selepas tidur atau qiyamul lail sebelum tidur, semuanya pahala yang banyak di sisi Allah. Batu dalam kitab-kitab hadis, dan Nabi pun pernah pesan, siapa yang nak semayang witir, ada 2 pilihan. Orang yang rasa dia bangun malam, dia boleh bangun, maka naklah witir pada akhir malam. Siapa yang payah nak bangun malam, naklah witir sebelum tidur. Semuanya berpahala, tak payah berbalah. Faham? Sebab semayang belum tidur pun Allah bayar, semayang selepas tidur pun Allah bayar. Bila Allah bayar, sikit ke banyak? Banyak. Pegang situ dah lah. Soalan seterusnya sikit lagi.
Semoga Syarifah Suryani binti Said Ali cepat sembuh dari segala penyakit selepas pembedahan. Amin ya rabbal alamin. Dia kalau dengar orang kata itu, tak perlu pun kita doa. Tapi nak doa boleh. Cukup kita kata amin. Sebab dia sudah berdoa. Tak? Dia kata semoga Tuan Syarifah ini sembuh daripada sakit selepas pembedahan. Itu doa tak? Kita kata amin. Amin benda. Amin tu doa dah. Faham lagi? Amin tu doa. Amin bahasa Arab, bahasa Melayu. Allahumma stajib lana maknanya, ya Allah, makbulkanlah permintaan ini. Lepas tu kata amin. Lepas tu kata Tok Imam yang kata, tunjuklah kami jalan yang benar, jangan jalan Yahudi dan Nasara. Kita ramai-ramai amin. Tak payah berdoa dah. Kerana amin itu adalah doa. Okey? Apakah hukum lap air wudu? Hukumnya harus. Dan yang afdal tidak lap. Dalam kitab-kitab hadis, kitab fiqh, afdal tidak lap. Kenapa afdal? Kerana ulama ambil dalil, Nabi pernah ambil wudu, kemudian bini Nabi, isteri Nabi datangkan kain tuala untuk lap, Nabi tak lap. Nabi biarkan. Kenapa? Kerana wudu air itu asarul ibadah, kesan berbuat ibadah. Kesan ibadah itu mabruk, diberkati Allah. Tapi kata ulama fiqh, jika berhajat boleh kita lap. Contoh kalau kita tak lap, jadi pati sawa baju dan basah dan sebagainya, boleh lap. Okey? Soalan seterusnya. Apakah hukum kawan kita selalu pergi umrah setiap tahun dan akan sumbangan kepada negara-negara Islam yang dizalimi, tak dibagi pun? Tak apalah, lepas tu kena mengaji fiqh aulawi. Mana yang lebih utama? Yang lebih utama ialah kita pergi sekali saja. Ingat pergi Mekah dan umrah sekali saja. Itu yang paling afdal. Itu paling afdal. Kalau nak afdal dan yang lain-lain duit itu, kita sedekah. Daripada setiap tahun kita pergi, lebih afdal kita sedekah. Nampak tak lagi? Contoh, tahun kita dah pergi haji, kemudian kita ada banyak lagi duit, kita hajikan saudara mara kita yang susah. Lebih afdal daripada kita pergi setiap tahun. Kerana mereka tak dapat pergi tanpa ada pengorbanan daripada kita. Hajikan abang pula, hajikan adik pula, hajikan mak saudara pula, hajikan anak saudara pula, hajikan sepupu pula. Lebih afdal dari kita saja hidup pergi. Apatah lagi kalau yang rakyat yang sedang dizalimi. Kalau kita nak banyak pahala, kita fikirlah nak banyak pahala ke nak banyak selfie kat Kaabah. Faham lagi? Kadang-kadang hebat kau kita berasa tak tiap tahun kita pergi. Orang pun like gambar kita. Baguslah bro. Tiap-tiap tahun bro pergi. Kenapa tak? Kita dapat benda tu lah. Tapi afdal sekali saja pergi ikut cara Nabi SAW, tak pergi dah lepas tu, kemudian sedekah. Soalan seterusnya. Makanan yang kita makan tak habis, kita sedekah pada binatang. Adakah dia membazir? Tidak membazir dah. Kerana Nabi ada sebut, mana-mana binatang yang ada perut, kita beri makanan, dikira sedekah. Faham? Jadi tu nak elak membazir. Yang membazir ni, makanan tu patut beri ke binatang dah lebih. Tak mau beri ke binatang, buanglah tu siapa. Itu membazir. Soalan seterusnya. Perempuan tak ada suami dan anak, meninggalkan waris, hanya anak saudara. Lebih afdal infak semua harta atau hebah anak saudara yang masih hidup. Dengar baik-baik. Semua orang ada waris selagi ada anak saudara. Anak saudara ni ada hak dia. Bila? Kalau tak ada, kita tak ada anak. Contoh, adik-beradik kita tak ada dah. Kalau adik-beradik kita tak ada, kalau kita tak ada anak, adik-beradik kita ada, adik-beradik dapat harta kita. Tapi kalau adik-beradik kita dah meninggal, mereka meninggalkan anak dia, anak saudara kita. Anak saudara lah dapat. Itulah waris. Faham? Tak payah hebah dah. Allah dah bagikan. Faham? Kalau dah anak kita tak ada, mati dah dapat pada cucu. Okey. Jadi gini, janganlah kita nak sedekah semua. Nabi tak suka lagu tu. Biarlah ada sebahagian dapat dirasai oleh waris kita. Okey? Puasa nak kawal nafsu bagi yang bujang, Isnin Khamis ke macam mana? Ikut sukamu. Yang tak boleh 5 hari je setahun puasa. Hari lain pilih. Hari raya haji haram puasa, hari raya puasa haram puasa, 3 hari tasyrik melantau. 11, 12,
13 Zulhijjah. Hari lain bebas. Cuma yang afdal kita puasa janganlah setiap sebulan penuh. Puasalah kita seperti puasa Nabi Daud, iaitu 15 hari sebulan. Itu yang paling banyak. Soalan seterusnya. Soalan saya, apakah itu toleransi dalam agama dan adakah ia sama dengan zaman Nabi SAW? Mohon jawapan. Toleran maknanya kita boleh hidup bersama dengan orang yang berlainan agama. Kena faham bab toleran. Lakum dinukum waliyadin. Ada benda yang boleh, ada benda yang tak boleh. Ini perlukan pengetahuan. Nak dapat pengetahuan, al-ilmu bita'allum, kena mari mengaji. Tak, ni yang kita belajar supaya kita tahu kita dengan orang kafir ada benda yang boleh, ada benda yang tak boleh. Kita amalkan benda tu, itulah dipanggil toleran dalam beragama. Makna bukanlah sampai orang yang kafir semua benda tak boleh. Islam ni tak lagu tu. Faham? Contoh tentang masjid, tentang surah. Kita belajar agama, kita akan faham ada benda orang kafir boleh buat di masjid ini, ada benda orang kafir tak boleh. Contoh, okey, orang kafir pasang mozaik. Boleh atau tidak? Boleh. Itu toleran. Bukan maknanya haram ambil orang kafir pasang mozaik, itu baru tak toleran. Nampak? Orang kafir pasang aircon, boleh tak? Boleh. Itu benda yang boleh. Mana orang kafir kena faham lagu tu. Padahal tempat ibadat orang Islam, dalam fiqh Islam membenarkan orang kafir pasang aircon. Nampak? Membenarkan orang kafir pasang mozaik walaupun yang afdal dengan orang mukmin. Itu toleran. Faham? Tapi dia tak nampak. Dia nak jatuhkan Islam, dia anggap orang Islam tu rasis. Faham? Tapi ada benda yang tak boleh. Contoh muazzin, tak boleh. Contoh tak boleh orang kafir, tu imam. Pak lain tak dari tu imam. Faham? Tak boleh. Faham? Jadi benda boleh, benda tak boleh. Muamalat, ada benda yang boleh. Boleh tak orang kafir sewa dengan rumah tu imam? Boleh. Tapi ada benda yang tak boleh. Contoh dia sewakan untuk buka kedai mereka. Tak boleh. Jadi kalau bukan nak buat maksiat, untuk nak duduk, itu toleran. Islam benarkan penganut agama Islam biarkan, berikan orang kafir menyewa rumah mereka. Faham? Soalan seterusnya. Mana dia? Apakah hukum sikat rambut dalam ihram? Dan bolehkah perempuan pakai hangsok ketika dalam ihram? Dengar baik-baik. Yang dilarang pakai pakaian berjahit ialah orang lelaki-lelaki. Kau orang perempuan. Faham? Orang perempuan pakai kain kau cabut jeng. Faham lagi? Orang perempuan biasalah pakai kain kana dia, faham? Pakai telekung, pakai baju kurung dia, faham? Orang lelaki-lelaki. Pakai kain yang tidak berjahit. Satu pada kain sarung, satu pada badan. Orang perempuan tak apa dah. Sikat rambut boleh, yang tak boleh mencabut rambut, memotong misai. Faham? Sikat rambut bukan potong. Mereka disikat dengan ketang. Itu bukan sikat, itu cukup kepala. Saya pergi zoo, saya tengok anjing. Anjing tak pergi zoo bang, tapi jarak tu banyak. Mau pergi zoo tengok anjing nak buat apa? Tapi masa tu hujan, saya nampak air kecing anjing tu. Lepas tu saya rasa macam terpecik di kaki saya. Kalau tak tahu air kecing tu ke air hujan, tak tahu. Kalau tak tahu, tak pasti, tak wajib basuh. Nak basuh juga ikhtiar, harus. Biar nak basuh juga, rasa tak sedap, basuh, lebih baik. Tapi tidak wajib. Yang wajib ialah memang kena air kecing anjing. Wajib basuh. Faghsilu sab'a, basuh 7 kali. Salah satunya air tanah. Nampak? Kita lalu anjing tu ludah. Ludah kat kita. Faham lagi? Nampak? Kena ke tak? Kena ke tak? Tak wajib basuh. Kena. Wajib basuh. Tak kena. Tak wajib basuh. Kena ke tak? Tak wajib basuh. Tu fiqh. Bila wajib basuh? Kena ke tak? Tak kena ke tidak? Kena, tak kena. Ada 3. Tak kena, kena ke tak? Saja wajib basuh, kena. Tu fiqh. Faham? Kalau ketuk kena ambil wudu. Okey, ketuk, dak ketuk, ketuk ke dak?
ketuk. Satu ketuk. Dua ketuk. Dok ketuk. Yang ketiga ketuk kedok. Saja wajib ambil wuduk. Hak satu. Ketuk dah. Bong. Ketuk. Ha ni. Hak kedua dok ketuk. Dok wajib dah. Hak ketiga ketuk kedok. Ketuk kedok ah. Ketuk kedok lagi ya. Dok wajib. Tu fiqh Islam. Faham? Mudah. Tapi jangan kena kata tak kena. Bang, berlepuk tarik babi atas muka. Tak kena. Tu tak boleh. Mak ayah tak suruh wakaf. Bila mak ayah mati, anak tolong wakaf. Boleh? Boleh. Harta mana? Harta anak. Harta ayah tak jadi dah. Faham tak lagi? Tapi harta ayah boleh tak ayah tu wakaf? Tak boleh, mati dah mayat. Faham? Mak ayah mati, anak ada tanah banyak. Faham? Dia ambil satu keping tanah, dia wakaf untuk ibu bapa dia yang telah meninggal. Boleh kan? Faham? Harta apa? Harta anak. Harta ayah si mati, tak boleh wakaf. Wakaf mana? Dah ayah tinggal harta tak wakaf, dia kena milik lu. Bagi saka lu. Faham? Nak? Dapat kepada anak wakaf. Boleh. Takkan ayah tinggal jadi wakaf? Tak jadi. Siapa nak wakaf? Anak tu wakaf. Dah boleh. Dah bagi lagi. Dah bagi dah. Baru sah wakaf. Waris kata dah ya, hak ni kita dak bagi seboleh hak ramai-ramai bincang. Hak ni, hak Bukit Bayur ni kita dak bagi kita wakaf buat masjid. Setuju lah ke? Setuju. Boleh. Boleh. Soalan yang kedua sebelum akhir. Banyak gini. Soalan seterusnya, batal tak wuduk kalau tidur dalam keadaan duduk belunjur? Cuba duduk belunjur seorang. Dia duduk belunjur. Belunjur. Straight kaki. Okey, kalau nak kentut boleh tak? Tak boleh. Ada atas. Situ je. Faham? Bak punggung kita kan lepek, mereka punggung dia tajam gitu. Faham? Baru boleh batal. Jadi selagi dalam kitab-kitab fiqh dan sarah hadis, tetap punggung pada lantai tidak membatalkan wuduk ketika tidur. Faham? Ulama tak kata duduk bersila, duduk belunjuk. Faham? Tak kira. Duduk belunjuk tak boleh. Sudah pasti dah. Okey? Apakah hukum lambatkan basuh berak? Biarlah. Dia nak tanya. Apakah hukumnya lambatkan basuh berak? Ni jawab lain kali ya. Ustaz lain mari ngajar sini suruh dia jawab. Mesti lebih jelas jawapan dia. Okey? Baik, lambatkan basuh berak. Dengar baik-baik malam ni ramai-ramai. Hukumnya sunat basuh segera. Bila sebut sunat basuh segera, haram tak kita lambatkan? Tak haram. Yang ulama kata haram lambat basuh berak jika tak basuh lagi, najis kena pada tempat lain pula, baru wajib basuh segera. Faham tak lagi? Berak pukul 8 pagi. Okey? Wajib tak semayang lepas pukul 8 pagi? Ada tak semayang yang wajib? Tak ada. Bila semayang wajib? Zuhur. Pukul apa? Pukul 1. 8 sampai pukul 1 ada 5 jam. 9, 10, 11, 12, 1. 5 jam lagi. Faham? Jadi pukul 8 dia berak, dia basuh pukul 1 masa nak semayang. Sah. Tapi macam tadi lah, kalau nak guna batu tak boleh. Najis sudah kering. Wajib guna air. Dah berak dah ni, batal wuduk. Faham? Pukul 1 lagi, nak semayang mana? Ambillah wuduk Syekh. Faham? Kalau wuduk dulu, tak basuh berak, lagi sah. Berak pukul 8, lepas berak, ambil wuduk. Basuh tak berak? Tak basuh. Bila basuh? Nanti bang zuhur. Jadi wuduk, ambil wuduk. Pasal apa? Pasal kalau najis, batal wuduk. Sekarang sudah suci. Betul tak? Tapi sah tak nak semayang? Tidak, kerana punggungnya ada najis. Wajib basuh. Maka wajib dah ambil wuduk pukul 1. Tak lah, pasal pukul 8 berlepas berak, ambil dah wuduk. Jadi pukul 1 nanti, basuh berak saja. Wuduk tak payah ambil. Faham tak lagi?
Allahu Akbar, dia pun masuklah jambang. Lepas tu berok. Keluar tak ambil wuduk. Tak ambil wuduk tak imam? Ambil pukul 8 dah wuduk. Faham tak lagi? Tapi masih mu nak ambil wuduk, jangan pegang pula dubur. Batal wuduk. Faham? Guna belakang tangan atau rocong dengan kayu. Faham lagi? Beru ke apa kau anda lah. Faham? Nak royak situ pasal wajib basuh segera. Jika kita tak basuh, air kecing kena seluar pula, wajib basuh segera. Tapi kalau air kecing kita tak keluar dah, cuma belum bersih, maka tak wajib basuh segera, sunat basuh segera. Nak basuh nanti nak semayang pun dibolehkan. Soalan yang terakhir, apa amalan ke syurga untuk perempuan macam saya yang tak ada ibu ayah, tak ada anak, suami pun tak ada? Ada suami? Nombor WhatsApp tak buh. Banyak peluang tak ada, sebab semua orang penting tiada dalam hidupnya. Cukupkah dengan menjaga diri dengan batasan agama, jaga solat, jaga aurat, jaga hubungan dengan manusia? Ya. Tidak ada orang kata sebatang kara itu tidak ahli syurga. Faham? Semuanya umat aku masuk syurga. Kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umat aku masuk syurga. Umat aku hak tua masuk syurga, hak muda masuk syurga, hak puang masuk syurga, lelaki masuk syurga. Umat aku Arab masuk syurga, Melayu masuk syurga, Bangladesh masuk syurga, Makcik Kemboja masuk syurga. Semua umat aku masuk syurga. Umat aku yang kaya masuk syurga, yang miskin masuk, dah kullu ni. Miskin masuk syurga, keturunan tinggi mulia masuk syurga, keturunan hina masuk syurga, orang merdeka masuk syurga, hamba orang masuk syurga. Faham? Orang Terengganu masuk syurga, JDT masuk syurga. Habis umat aku masuk syurga. Orang umat aku yang ada anak masuk syurga, tak ada anak masuk syurga. Umat aku yang tak ada bini masuk syurga, tak ada laki masuk syurga. Faham? Lagu mana masuk? Taat pada perintah aku. Jadi awak tak ada suami, jaga hubungan dengan Allah dan manusia. Jangan tinggal solat, jaga aurat. Ada masa bersedekah, bersedekah. Faham tak? Kita buat baik kepada jiran-jiran. Malam membaca Quran. Tak perlu banyak, 2-3 lah sudah memadai. Tempatnya syurga lah nanti. Cuma nampak, kalau ada kesempatan berkahwin dah. Kerana apa? Kerana Nabi nak tengok kita beranak ramai. Lepas tu Nabi kata inkahul waluda, kalau mampu kahwinlah dengan muslimat yang beranak ramai. Kalau moleknya bini kita ni 2 tahun 3 kali beranak, itu terbaik. Ambulan duk nak pagar rumah kita dah alik dah. Faham? Tu yang terbaik. Kakang berik beranak, kakang berik beranak. Kita umur 50, anak sudah 27 orang. Kalau boleh lagu. Kenapa? Fa ini mukasirun bikumul umam yaumul qiyamah. Aku rasa bangga menjadi nabi paling ramai umat pada hari kiamat. Jangan duduk seorang. Kenapa? Kerana kebanyakan Tuhan jadikan makhluk bernyawa ini berpasangan. Berpasangan. Jadi dah biarlah mati bujang juga. Mati bujang tidak ada kesalahan. Kerana ramai mana umat Nabi yang matinya bujang. Antaranya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, Imam Ibn Taymiyah mati bujang. Sibuk dengan karang kitab, dengan mengajar. Dia lagu tu. Cuma di akhirat dia pasti berkahwin. Kerana la albu fil jannah, tidak ada Nabi kata bujang di dalam syurga. Orang yang mati bujang lelaki, dia akan berkahwin dengan perempuan yang mati bujang di dalam syurga. Kita hak nikah dah dengan bini kita semek, nikah semula dengan semek kat gi. Faham tak gi? Bini kita semek dalam dunia. Kat gi kita akan jumpa semek, nikah semula. Apa? Nak bergembira, nak seronok. Tapi semek kita jumpa dalam syurga itu dok macam semek le ni, ketuk sukhong. Faham? Nampak tak? Comel loteng lah, inguh tak ada, tai hidung tak ada, daki tak ada, haid tak ada, rohok tak ada, tai telinga tak ada, haid tak ada, air kecing tak. Faham? Yang ada bini kita keluar peluh. Yapuhu miska, berbau kasturi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.